Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada sesi webinar yang dianjurkan oleh FEN, iaitu bersempena dengan Bulan Literasi Keuangan 2021. Kenal tak Financial Education Network ni? Ini satu badan baru ya yang ditubuhkan untuk mengorganize, untuk menganjurkan, untuk mengkoordinatkan ilmu-ilmu pendidikan keuangan untuk rakyat Malaysia. Untuk hari ini saya Hazjun, mungkin saya boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Hazjun Hashim atau nama glamour saya Cik Jun. Mungkin ada sebelum ni yang mungkin dah temui saya di platform lain ya. Hari ini saya tukar sikit saya punya role daripada speaker kepada moderator lah hari ini. Hari ini panelis kita sangat-sangat hebat, yang dekat, yang sejauh-jauhnya daripada Mekah. Ini semua yang ternanti-nantikan. Macam saya kata tadi, webinar ini bersempena dengan Bulan Literasi Keuangan, anjuran Financial Education Network, bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan, membantu individu menguruskan keuangan. Individu ini bermula daripada kanak-kanak sekolah sampailah nak pencen besok. Jadi hari ini dalam masa yang mungkin tak berapa banyak, dalam 1 jam saja, saya harap kita dapat memanfaatkanlah ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh pakar-pakar kita. Jadi kita tonton sekejap lagi sama-sama. Dia mencabar ni pukul 3 petang, mungkin mengantuk ya. Tetapi tak apa, saya percaya anda semua akan terhibur. Terhibur ni macam rancangan pula. Tetap dengan orang kata panelis yang sangat hebat. Tajuk kita petang ni, RM5 je mak, cukup ke? Itu soalan yang mungkin kita nak orang kata olah. Ini mungkin dari perspektif anak-anak kita ya. Dulu mungkin 50 sen cukup. Sekarang cukup ke 50 sen? Memang tak cukup lah RM5 ya. Jadi hari ini kita nak cakap, kita nak berbincang mak bapak. Saya sendiri mak bapak. Macam mana kita memainkan peranan lah dalam memupuk pengetahuan tentang pengurusan keuangan dengan anak-anak kita ni. Ya, anak-anak kita dulu kita rasa anak-anak kita ni mungkin mak bapak susah, kita pun mungkin berjimat. Tapi sekarang ni mak bapak ni nampaknya mungkin dah ada gaji lebih sikit, tak apalah, kesian ke anak, bagi lebih. So adakah itu cara yang sesuai kita bagi dekat anak kita? Kita akan kupas kejap lagi untuk bersama-sama kita mengupas, mengolah tajuk hari ini bersama-sama saya. 3 speaker, 3 panelis yang tak asing lagi. Yang pertamanya mungkin saya boleh perkenalkan. Tak apalah, tak perlu perkenalkan pun lagi sebenarnya. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Fasilah Kamsah. Pakar motivasi yang terkenal sejak kecil-kecil lagi pun semua saya dah kenal dia. Dengan Profesor tadi, Datuk, saya pernah bergambar daripada saya masa zaman-zaman sekolah ya. Tapi saya cakap apa, follower FB Pak Datuk ni punyalah banyak, 3.4 juta. Weh, tu dah dekat berapa persen penduduk Malaysia ni ya. Banyak juga akan menerbitkan buku-buku, kalau tak silap 40 buah buku memfokuskan tips-tips merancang kejayaan dan psikologi diri, keluarga serta kanak-kanak. Kita punya panel kedua hari ini, ni pakar dalam bidang kanak-kanak juga. Bersama kita Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia. Apa tu ekologi? Mungkin Dr. Prof boleh ceritakan pada kita ya, daripada Universiti Perputera Malaysia. Beliau mempunyai ijazah Dr. Falsafah dalam Human Development dan Family. Khususan dia apa? Keuangan pengguna. Kita semua pengguna, jangan lupa kalau ada kad kredit, ada akaun, ada insurans, kita adalah pengguna keuangan ya. Juga merupakan pakar keuangan pengguna. Dia ada buku dia apa nama buku ni? Kit Bijak Wang, anak-anak bijak cerdik duit. Anak-anak kita ni pandai tak? Mungkin kira duit pandai, belanja pandai, simpan tak pandai. Hari ni kita nak dengar tips tu. Dan yang terakhir, kita punya panel hari ni Nun Maijauh. Daripada mana? Daripada Mekah. Saya teruja, saya sebenarnya Ustazah sangat-sangat berminat. Hari-hari ikut Ustazah punya live lah, mendengar kata ya. Dan merupakan pendakwah yang mungkin saya tak perlu cerita lagi. Ustazah pun 600 follower di FB-nya untuk hari ini. Kita nak cerita juga mungkin daripada perspektif wanita, ibu kan? Ibu dan kita daripada segi agama juga. Okey, tanpa membuang masa lah, sebab 1 jam je kita diberi, saya harap yang kata dapat belajar. Soalan pertama saya ni kepada Datuk. Datuk, kalau kita dululah, saya dulu mungkin pergi sekolah 50 sen, kira dah banyak. Zaman Datuk mungkin 10 sen, 20 sen, kot Datuk ya.
Dan ustazah ni muda sikit daripada kita. Saya dengan Prof mungkin lebih kurang umur. Dengan Prof ustazah mungkin banyak, mungkin ustazah RM1, RM2 mungkin ya. Tapi anak-anak kita sekarang ni RM5. Berbalik pada tajuk kita, RM5 ni cukup ke sebenarnya? Mungkin Datuk boleh orang kata kongsi sikit bagaimana ibu bapa lah kita ni boleh memastikan anak-anak lebih memahami dan menghargai nilai wang itu sendiri. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Cik Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Cik Jun dan sahabat-sahabat ahli panel, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sobri dan juga Ustazah Asma Harun daripada Mekah. Dahsyatnya, luar biasa. Nampak muka syurga dia. Alhamdulillah. So, soalan bagaimana yang mak bapak nak didik anak memahami tentang wang ni. Sebenarnya kita kena sedar. Hakikat yang pertama, semua anak unik, semua anak berbeza, semua anak tak sama. Jadi kita kena customize. Kita kena kata orang tu sesuaikan pendekatan kita dalam didik anak ikut dia punya personality. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Jadi anak kita unik. Tapi yang prinsip asasnya, ini Tok Abah kena cakap, saya bahasakan dengan Tok Abah ya. Cik Jun, kita Cik Jun memang glamour lah. Kita Tok Abah tak glamour ya. So Tok Abah kena ingatkan bahawa prinsip asas ialah mak bapa kena berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Dari segi menghargai nilai wang ni. Kalau mak bapak selamba je, ya, apa anak-anak dia bagi, ya, RM5 je mak. Wah, RM5 tu untuk Grab je, ya, untuk naik. So yang ni RM10 ni untuk dan sebagainya. So prinsip asas mak bapak wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Jika mak bapak tak ubah dari segi dia punya kaedah penggunaan wang, menghargai wang, mak bapak sendiri tak agak, dan ramai mak bapak takut-takut termasuk Tok Abah lah ya, kalau bila dah silap sikit, maklumlah dengan cucu kadang-kadang, ya kita tak nak anak-anak atau cucu kita susah macam kita dulu. Betul. Betul Tok Abah kecil 10 sen cukup. 10 sen cukup. Lepas tu 10 sen dapat nasi lemak memang besar, pinggan besar, ya, air tak payah. Air pipe sekolah, ya, pipe sekolah memang dah ada. Memang kita tadah aja, memang kat air kat pipe memang cukup. Zaman dulu bukan tahu klorin ke apa ke, kita bantai saja. Sehat pun. Okey, itu satu. Yang keduanya tak dapat tidak. Ini pun sebab nampak wajah Ustazah Asma Harun ya, tak tahu ingatlah hakikat bahawa nak didik anak apa aspek pun ilmu kita nak didik kena doa and doa and doa and doa. Doa silahul mukmin. Jadi jangan kita berharapkan pada aku boleh didik anakku, aku profesor dalam bidang pendidikan keuangan kata Profesor Ustaz Fazli. Jangan tanpa doa, tanpa bantuan Allah yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang bagi faham dan penghayatan dan berikan kata tu hidayah taufik. Hidayah tu boleh mudah sampai ya. Hidayah tu ilmu, pengetahuan, tapi taufik untuk menggerakkan anak bertindak sewajarnya, itu kita kena tak dapat dari Allah. Jadi dua. Yang ketiganya, ini dia. Dalam kita nak mendidik anak-anak kita menghargai kewangan ni, kita kena faham undang-undang minda. Ramai mak bapak bercakap dan nasihat memang tak ada kesan langsung sebab rupanya Tok Abah buat kajian demikiannya sejak muda sampai ketua bangka ni, manusia berfikir, terutamanya anak-anak, berfikir dalam bentuk gambar. Kalau apa yang kita cakap, apa kita pesan, apa kita nasihat tak membentuk gambar yang jelas dalam kepala mereka, engkau kena berjimat nak, jangan membazir nak, jimat nak, jangan membazir. Itu kata-kata yang sangat cantik untuk orang dewasa, tapi kosong. Tak ada gambar untuk anak-anak kita. Kau kena berjimat. Jimat tu maksudnya apa? Ya, memang dia faham dari segi konsep, tapi dari segi amalannya anak berfikir pakai gambar. Ya, jadi kalau kita kata kau nak beli barang, kamu jangan ikut apa ndak aja, tapi perlu tak perlu. Tu jadi perlu tak? Yang kena jangan terus beli aja. Kamu kena bandingkan harga. Ini yang ini RM5, yang ni RM4.5. Benda yang sama, yang ni RM3.70. Benar. Kalau beli banyak cara pukal, jadi kita kena didik anak kita. Fahami undang-undang sebab anak berfikir pakai gambar dan mereka bertindak ikut gambar. Ya, dalam yang terbentuk dalam kepala mereka. Contoh yang paling mudah ialah kita kamu kena belajar bersungguh-sungguh sayang, belajar bersungguh-sungguh. Ya, kamu jadi pandai macam Profesor Fazli, macam Ustazah Asma Harun ya, jadi pandai, dahlah comel pandai pula. Ya, tak ada maksud. Tapi kalau you kata ke anak, nak kalau kamu nak jadi pandai, masa belajar duduk kat kerusi. Ada gambar tak? Terbayang tak? Duduk kat kerusi. Kalau boleh menghadap kiblat sayang, menghadap kiblat. Duduk kat kerusi menghadap kiblat, senyum. Lepas tu angkat tangan,
doakan guru-guru supaya berkat ilmu, doakan kawan-kawan supaya malaikat aminkan dan malaikat doakan kita untuk berjaya. Nah, nampak? Duduk kat kerusi ada gambar, menghadap kiblat ada gambar, senyum ada gambar. Berbanding, kamu kena belajar sungguh-sungguh, belajar dengan motivasi, dengan inovasi, fikir secara globalisasi. Tu dia semua si ya, Datuk ya. Waktu minum sasi, So ramai orang terlupa hakikat bahawa nak mendidik anak kita, walaupun kita fokus kepada menghargai nilai wang, tapi ini umumnya kita kena faham bahawa ada benda yang asas yang relevan untuk semua situasi. Ya, jadi faham bahawa anak-anak kita berfikir dalam bentuk gambar, pastikan nasihat, arahan dan bimbingan kita membentuk gambar. Itu sebabnya bab kata peribahasa Cina, Confucius kata, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Itu sebabnya Tok Abah sebut awal-awal tadi, mak bapak kena berubah, dakwah bilhal, kena berubah cara dia berbelanja, cara dia buat ikut listing, bukannya ikut pantang ada sale, ya, dan kadang beri yang membazir banyak sangat. Anak duk perhati saja. Apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Itu sebabnya, jadi kena ingat satu hakikat, jangan beri apa yang anak mahukan saja. Ya, apa dia nak kita bagi. Maklumlah kita dah ada kemampuan, ada separuh orang dah mampu, tetapi ingat ya, kata orang tu, beri mereka apa yang mereka perlu. Dan tu sebab kadang anak kadang minta yang bukan satu hari tu tak apa, memang sedih lah, baru berikan toy. Masa tu Ultraman dalam RM15 kot. Tapi dah janji RM15 kamu kena dapat satu toy, paling banyak pun satu toy satu bulan. Wah, dia dah menangis. Ni ikut perangai mak dia kan, menangis depan kedai tu, ikut mak kan, menangis hentak-hentak kaki. Dah saya dah malu merah muka. Saya nak didik dia supaya ingat kena berjimat. Tapi datang pula seorang member. Pula. Dia kata, apalah Fila Kamsah ni. Benda RM15 pun kau berkira. Dah dia belikan. Dia belikan, Allah Akbar, dia sabotaj saya. Okey, Datuk, mana kata sekarang ni kalau boleh saya katakan ibu bapa tu kena tunjuk, dia kena tak boleh setakat bercakap tetapi menunjukkan contoh lah. Tetapi setiap anak itu unik, jadi kita punya pendekatan juga perlu berbeza. Asalkan prinsip-prinsip yang kita tadi ada, kena tengok daripada kehendak versus keperluan tadi lah. Terima kasih Datuk. Kita akan sampai. Itu topik menarik untuk kita ni. Cuma saya rasa sekarang kan anak-anak kalau tengok shilling pun mungkin dia orang tak berminat agaknya kan Datuk kan. Dia shilling ni tak ada nilai bu. Betul. Untuk pengetahuan Datuk kalau jatuh pun dia tak kutip. Dia tak kutip. Betul. Sebab untuk pengetahuan Datuk, kalau kami di Bank Negara ni, salah satu kerja saya saya ni daripada Pulau Pinang, Bank Negara Pulau Pinang, kami menguruskan keuangan. Shilling-shilling ni kami asyik keluar shilling. Duit shilling tu tak pernah masuk balik kepada kami. Sebab lelaki saya rasa mereka menyimpan duit ni dalam tabung, dia tak simpan dalam poket berat. So duit tu tidak dipakai, budak-budak mungkin tidak rasa benda tu bernilai lah, asyik simpan je macam tu. Okey, saya nak beralih soalan kepada Ustazah yang non jauh di sana. Ustazah mungkin juga boleh kongsilah kan apa pendekatan. Tadi pendekatan Datuk dah cerita, contoh kena ada. Tapi sekarang pendekatan ibu bapa itu dalam mendidik anak-anak mengenai duit tadi ya. Dan kalau katakan mungkin Ustazah boleh kongsikan daripada peranan ibu bapa itu sendiri dan mungkin daripada sudut Islam sikit. Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, pada hari Jumaat yang barakah Allah kumpulkan kita semua. Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan. Pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di syurganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Yang saya hormati Cik Jun, Masya Allah, yang sangat ceria, yang sangat proaktif, hyperaktif, semua ada. Semua aktif. Yang terketip, subhanallah. Dan yang kita sangat muliakan iaitu motivasi negara kita, motivator negara kita iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, subhanallah. Umur dah 70 kan? Ya, Abah kan? Betul. Abah. Saya ingat 80 Ustazah. Oh, masya-Allah. Tak baik. Tapi kan muka Tok Abah kita tak berubah daripada dulu sampai betul, sekarang. Kemungkinan masa dia muda pun muka dah tua kot. Sebab ayat tu daripada dulu sekarang sampai sekarang tak berubah. Jika kita confuse juga tu kan. Adakah masa muda muka dah macam ni? Tapi memang Tok Abah kita orang yang
suka berkongsi ilmu, suka senyum, suka membahagiakan orang. Jadi Allah berikan kuat, sihat dan selalu awet muda. Amin. Masya Allah. Dan ada bersama kita Profesor Dr. Muhammad Fazli. Masya Allah, saya pun baru tengok profil beliau, orang yang sangat hebat. Dan buku tu insya Allah nanti saya nak cari, dan kalau ada rezeki buku itu sangat bagus, saya pun akan jadikan satu buku koleksi yang akan dijual di galeri. Sebab kita ada galeri kan. Baiklah, soalan tersebut saya ingat-ingat balik kan, masa kita kecil-kecil, selalu mak pesan, mak bagi duit belanja, lepas tu mak kata baki simpan. Kan? Okey, ambil ni, nanti baki simpan. Dan disebabkan pesanan tu bagus. Tapi kajian mendapati rakyat Malaysia memang gagal menyimpan. Sebab akhirnya tak ada baki. Lagi ada baki, lagi tu beli. Kan ada baki, beli kumpul ekor. Ada baki, sekian-sekian. Tetapi kalau ikut kaedah Islam, berdasarkan firman Allah, berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, simpan dulu. Subhanallah. Contoh kan, antara cara didikan kita pada anak-anak. Contoh kita bagi duit belanja RM3. Okey, simpan siap-siap dalam tabung. Maksudnya simpan dulu, baki baru belanja. Ayatnya ialah kita belanja diri sendiri dulu sebelum belanjakan duit pada orang lain. Dari segi satu konsep itulah. Masuk belanjakan diri sendiri, simpan itu adalah belanja untuk diri. Manakala kita beli kopok lekor, beli mi goreng, itu belanja untuk orang lain. Masa duit kita berpindah pada orang lain. Jadi kita ubah sikit konsep, menyimpan tu kita kata, contoh anak saya nama Atika, Atika jangan lupa belanja diri sendiri dulu. Baru dia tak rasa sayang. Jadi daripada duit belanja harian tersebut ataupun apa saja, simpan terlebih dahulu, baki baru belanja. Akhirnya kita akan dapati anak kita lagi banyak simpan daripada belanja. Bila kita tanya, beli apa tadi? Sikit kenyang ke? Okey. Sebab bagi dia nampak tabung itu belanja untuk diri sendiri. Subhanallah. Perkara ni kan sebab Cik Jun yang comel ni, dia kata minta nama pun Ustazah kan. So kaitkan dengan menurut perspektif Islam, subhanallah. Mari sama-sama kita merujuk firman Allah berkenaan dengan simpanan ini dalam surah Yusuf ayat 47. Surah Yusuf ayat 47. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah. Kisahnya secara ringkas, sebab kita ada 3 panel kan. Nabi Yusuf alaihissalam kan dia berkaitan dengan satu mimpi. Subhanallah. Mimpi mengenai 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Subhanallah. 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Sekejap. Subhanallah. Muhammad tadi ada. Ya betul. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan mimpi tersebut juga menunjukkan 7 tangkai bijirin yang hijau dan 7 tangkai bijirin yang kering. Ketika menafsir mimpi ini, Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 47 menyebutkan bahawa hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang diketam biarkan pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit yang kamu jadikan makanan. Subhanallah. Begitulah sepatutnya. Dan kita tahu peristiwanya adalah kerajaan Mesir disaran untuk menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun kerana selepas itu berlakunya musim kemarau yang panjang. Subhanallah. Itu perkaitan kita menunjukkan dalam Al-Quran dan firman Allah menggambarkan pentingnya simpan dulu untuk masa hadapan. Sebab sekarang ni kan Cik Jun atau Abah, Prof, kadang-kadang ayat kita ni yang telah membuatkan orang ni kurang menyimpan. Duit ada hari ni belanja, rezeki Allah dah tetapkan dah pun, akan datang tu sekian-sekian. Tetapi Islam menyarankan berbeza. Subhanallah. Dan saya nak sarankan kepada ibu ayah, kita buat 3 tabung. 3 tabung dalam mendidik anak-anak. Pertama, tabung untuk jangka masa panjang. Yang kedua, tabung untuk belanja dia. Yang ketiga, tabung derma. Subhanallah. Baiklah. Dan kita sebagai ibu bapa nak suruh anak ni seronok menabung, kita beli tabung dan kita bawa pergi kedai tabung yang dia pilih. Yang dia rasa seronok. Kenapa 3 tabung ni? Tabung yang pertama, jangka masa panjang dia tak boleh keluarkan. Mungkin kita kata selepas 5 tahun ke, selepas 10 tahun ke, selepas 2 tahun, malaikat urgent sangat baru dia boleh keluarkan. Tabung yang kedua untuk belanja, itu boleh untuk jangka masa pendek. Subhanallah, dia boleh guna tiba-tiba dalam 2 minggu nak beli kan. Sebulan dia nak beli something, yang tu dia boleh ambil. Lepas tu tabung yang ketiga itu tabung derma. Masya Allah, ini kita kena bagi perspektif
kepada anak kita, tabung yang paling berharga di antara 3 ni adalah tabung yang ketiga, derma. Sebab bila kamu masuk dalam tabung derma ini, walaupun sikit, RM1, dia mungkin jadi 1000 di sisi Allah. Dia mungkin sekian. Dan tabung tu lah bila dia cerita pada kita. Umi ada kawan tu kan, tudung dia kan. Macam anak saya ceritalah. Kecil sangat. Rupanya dia tak mampu nak beli. Okey, jom kita tengok dalam tabung derma. Dia pun hadiahkan tudung kepada ni. Jadi dia tak terasa yang dia ambil duit tu daripada tabung belanja dia. Tak ambil daripada tabung ni. Tapi dia ambil daripada tabung yang dia memang dah allocate siap-siap untuk derma. Subhanallah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila kita sediakan tabung, kita kena fikirkan bagaimana nak ada duit dalam tabung. Masya Allah. Antara kaedah, saya cerita kawan saya, dia buat pada anak dia, setiap juzuk Al-Quran ada RM10. Anak dia nak selalu baca Al-Quran sebab bila sampai 5 juzuk dapat RM50. Dia siap susun duit tu dalam Al-Quran anak dia. Memang dari sudut kita nampak, tak elok lah anak tu ngaji sebab nak duit. Tetapi sebenarnya subhanallah, Allah Subhanahu Taala dengan kita sebagai hamba pun, bukan Allah buat sesuatu dapat pahala tapi benda tak nampak. Maksudnya kaedah memberi ganjaran ni, ia bukan salah pun dari sudut Islam. Bahkan lama-lama, mula-mula anak tu, dia nak kejar bacaan tu sebab nak duit, lama-lama dia akan seronok dengan Al-Quran. Sampai masa, Umi tak apalah Umi, tak payahlah bagi duit. Memang suka baca Quran. Jadi subhanallah, bila habis 30 juzuk, dia dapat berapa? Dan ada juga yang naikkan. Bila juzuk dah banyak, dia naikkan nilai tu. Jadi anak tu tak sabar nak pergi sampai juzuk yang ditarget tu. Dan juga kita boleh create lah dengan kerja-kerja rumah. Okey, kalau buat kerja ni konsisten ni berapa-berapa. Sebab bukan tabung saja, kita sediakan juga plan untuk mengisi tabung tersebut. Subhanallah. Okay, sekadar itu lebih dahulu. Suka dengar Ustazah cakap. Ni konsep baru saya belajar ni. Kena untuk menggalakkan anak-anak kita membaca Quran ni. Betul, memang payah sebenarnya nak suruh anak-anak kita ni baca Quran. Itu satu konsep yang saya rasa mungkin kita boleh menggalakkan lah untuk menggalak. Tapi saya suka juga, betul. Kita sebenarnya kena simpan dulu. Tapi konsep orang memang terbalik. Dah habis memang tak ada baki lah kan Ustazah. Kalau tengok-tengok dah dapat gaji, besok 2 hari sebenarnya dah habis. Tolak, dah habis. So memang tak menyimpan. Jadi sebenarnya kita menyimpan ni untuk, satu memang kita katalah kalau ikut AKPK, dia ada untuk kecemasan, untuk masa panjang macam Ustazah kata tadi. Jadi memang kita kena bayar diri kita dululah. Dah lah kita pernah bekerja tapi kita tak dapat apa-apa. Jadi konsep tu simpan, bayar dulu kepada kita. Kan tabung tadi ada 3. Tabung apa? Jangka masa panjang. Belanja diri, betul juga sebab anak-anak ni pun suka berbelanja. Kalau anak saya tu sekejap lagi minta duit nak beli apa, beli online. Beli apa tak apa-apa yang dia belinya tu kan. Tapi kita pun sekarang sebab mungkin duit tak nampak, kita duk pakai online je, e-pay. Betul. Suka hati aja bagi duit, bagi kan, kita tak nampak. Dan rasa pelaburan, ya betul. Ustaz kata tadi, derma pelaburan akhirat. Itu secara tak langsung kita menggalakkan anak kita belajar menderma. Sebenarnya kita cerita untuk long term, mungkin tak nampak sekarang, inilah pelaburan akhirat kita. Tadi itu pasal anak-anak. So tadi Prof merupakan, kata tadi yang membuat research, membuat kajian mengenai anak-anak. Prof, mungkin Prof boleh ceritalah kan, berdasarkan mungkin ada kajian-kajian orang kata bagaimana pengetahuan keuangan yang dapat dipupuk sejak lagi kecil ni dapat membantu anak-anak kita ni membuat keputusan dan bertanggungjawab mengenai keuangan mereka ni. Mungkin Prof boleh gunakan fakta-fakta yang ada lah berdasarkan kajian-kajian tadi. Sila. Terima kasih Cik Jun yang comel-otel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Pilihan Kamsah dan juga Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya teruja Cik Jun bila ada bersama-sama dengan orang yang hebat-hebat ni. Walaupun kita tak hebat, kita pun cubalah insya-Allah jadi orang yang hebat ya. Jadi saya seronoklah bila Ustazah tadi tu gunakan konsep yang dia kata bayar pada kita diri dulu. Dalam orang Jawa kata Datuk ya, pay yourself first konsepnya Datuk. Maknanya simpan baru belanja. Alright. Jadi insya-Allah saya nak mula dulu perbincangan kita pada petang yang berbahagia ini dengan satu quote. Ini quote daripada kawan baik saya ya, Puan Jun, Datuk dan juga Ustazah, orang Jawa. InsyaAllah namanya Alan Greenspan. Siapa Alan Greenspan ni? Alan Greenspan adalah merupakan former Chair Federal Reserve US. Ataupun kalau di Malaysia ni saya ingat dia lebih kurang macam Governor Bank Negara lah. So apa yang beliau menyatakan? So beliau menyatakan bahawa the number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Yang ni Datuk kena translate lah, bantu saya bahasa Jawa ni Datuk ya.
Secara umumnya lah menyatakan bahawa apa permasalahan yang berlaku dalam generasi dan juga ekonomi sekarang adalah disebabkan oleh kurangnya literasi kewangan ataupun mungkin dalam bahasa Terengganu kita Ustazah ya, tak cakna kewangan. Betul Ustazah? Tak cakna ya? Betul. Alright, tak cakna tak ambil tahu berat dan saya nak memetik satu yang kita dari segi pembinaan negara bangsa, Rom tidak dibina dalam masa sehari, dan satu yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk dikongsikan bersama tuan-tuan puan adalah satu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jika kamu hendak melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Dan satu yang saya rasa juga sangat-sangat menarik untuk dikongsikan adalah seorang sarjana juga pemikir Islam yang sangat-sangat tersohor pada masa kini, iaitu Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi. Apa beliau kata? Beliau kata apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah kalangan orang yang berakhlak dan berhemah tinggi, tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi adalah keadaan sebaliknya. Bersedialah dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Ini jelas menunjukkan bahawa kepentingan untuk melahirkan generasi anak-anak yang kita kata baik akhlak dan tingkah lakunya, termasuk daripada aspek kewangan. Sebab apa Cik Jun, Datuk dan juga Ustazah, apa yang dipelajari semasa kecil tadi itu akan terbawa semasa kita besar ni. Contohlah ya, kalau dari kecil kita ajar anak tidak berdisiplin dalam seorang pengurusan kewangan, sudah tentu besar nanti apa yang akan jadi? Dia akan jadi orang yang boros dan juga jadi orang yang suka membazir. Kalaulah kita ajar bagaimana untuk memperoleh wang dengan cara bijak, dan memang sudah pasti besar nanti dia akan jadi seorang yang bijak dalam menjana pendapatan dan juga suka menyimpan. Ini masalah juga lah macam ketam kan. Ketam ni kadang-kadang dia nak ajar anak dia berjalan dengan berjalan lurus. Tapi ketam sendiri pun masalahnya, ibu ketam, ayah ketam pun jalan cara tak betul kan. Dan yang paling penting juga adalah katakanlah sejak lahir kita ajar anak-anak kita untuk mendapatkan suatu maklumat. Kita kata sebelum nak beli apa-apa tu kena mesti buat perbandingan harga. Sudah pasti bila besar nanti tu dia mampu untuk membuat keputusan secara tepat, bijak dan berhemah. Sebab setiap pembelian kita tu sudah pasti akan memberi implikasi kepada diri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan juga agama. Bila Cik Jun bertanya dari segi soal kajian lah ya, sebab saya ni daripada akademik, banyak kajian telah dilakukan, saya buat pembacaan, kita buat research, dan hasil daripada dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa apa yang dipelajari semasa kecil akan sangat-sangat mempengaruhi tingkah laku kewangan semasa kita besar ataupun dewasa kelak. Malahan sebagai contoh, kalau saya boleh quote sikit kajian daripada Kim dan rakan-rakan 2013 menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai pengalaman yang positif dengan amalan kewangan semasa kecil tu, bila besar nanti dia secara tak langsung akan meningkatkan dari segi tabiat ataupun amalan dia untuk menyimpan. Malahan dalam beberapa kajian lagi sebagai contoh government di United States menunjukkan kalaulah pada masa kecil dia dedahkan tentang pengurusan kewangan, insya-Allah bila besar nanti dia jarang-jarang berhadapan dengan masalah kewangan. Satu yang saya suka nak nyatakan di sini juga bahawa dalam kajian kami menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan ibu bapa di Malaysia ni sangat-sangat ataupun kurang melibatkan anak-anak dalam soal pengurusan kewangan. Sebab dalam masyarakat kita utamanya Melayu ni, bila membicarakan soal wang tu satu benda yang tabu. Bukan tebu. Kalau tebu tu tak apa Datuk, sedap minum manis kan, ni tebu. Tak boleh. Dia ibarat macam bila bincang tentang kematian lah dia jadi tebu. Sebab kita selalu katakan anak-anak ni tak perlu, ni kecil lagi lah, tak cukup matang lah, banyak dia tak perlu. Itu satu benda yang salah, kita kena ubah. Anak-anak zaman sekarang ni bukan zaman dulu dah. Kita kena libatkan dia sama-sama. Sebab penting untuk memberi pendidikan kewangan yang sangat terbaik untuk anak-anak. Kerana Kerana ibu bapa merupakan role model yang sangat-sangat terbaik ataupun kita model yang terdekat dengan anak. Ini kita boleh kaitkanlah dengan proses kewangan. Saya ingat lagi lah ya, saya, Datuk, Ustazah dan juga rakan-rakan, saya consider diri saya sebagai seorang saver. Selalu saya cakap dalam ceramah kongsian saya dengan pelajar, saya consider diri sebagai seorang savers. Sebab ini yang telah diterapkan oleh ibu bapa saya. Mak saya selalu cakap, bila saya reach umur 18 tahun, dia dah beritahu, okay Lee, kita ni orang kampung, duit tak ada banyak, tapi inilah yang mak boleh simpan selama ni, dan Alhamdulillah. Jadi itu juga yang kita terapkan dalam kalangan anak kita. Kenapa kita perlu beri pengetahuan, pemahaman pada anak-anak kita? Sebab ini satu yang sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa anak kita ni yakin untuk menggunakan sumber kewangan. Yang kedua juga, kita kena pastikan bahawa bila ada literasi kewangan itu, anak-anak menjadi seorang yang integriti dan juga bertanggungjawab untuk mendapat, memperolehi dan juga membelanjakan wang tersebut. Kita tengok masalah dalam zaman sekarang ni kan, banyak masalah berkaitan dengan rasuah. Ini disebabkan oleh integriti. Tak tahu cara bagaimana nak memperoleh wang, tak tahu cara bagaimana nak mengurus secara bijak dan berhemah. Ini antara perkara-perkara yang sangat membimbangkan pada masa sekarang. Malahan saya rasa antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa, kita sebagai ibu, sebagai bapa adalah
kita kena beri pengalaman untuk anak-anak urus wang sendiri. Tadi macam Ustazah katakan, ada 3 tabung lah, ada 4 tabung lah. Ustazah kata seronok suruh bagi anak kedai-kedai pilih tabung. Saya pula dengan rumah, dengan isteri, girlfriend di rumah, Datuk kita cakap tak payah beli tabung, kita gunakan bekas kuih raya tu. Sebab dia transparent Cik Jun. Bila transparent tu, kita letak je dekat mungkin dining hall tu kita ada ni. Jadi bila balik sekolah tu selalu saya tanya. Saya akan tanya, Abah bagi RM3 tadi, habis beli apa? Hari ni tak ada Abah, kita belanja makan ni. Okey, tak apa, fine. Besok ada tak ada 50 sen dia akan letak. Jadi dah satu benda yang dia nampak. Dan antara perkara-perkara yang juga kita boleh lakukan adalah ini saya tengok satu yang bagus lah mungkin saya boleh kongsi juga adalah kita sebagai ibu bapa kena selalu tanyalah macam Ustazah Datuk cakap tadi, bila nak tu tak semestinya kita kena ikuti. Cik Jun pun dia cakap tu. Saya boleh tengok isteri saya ni memang selalu bila tambah anak-anak, ada anak yang meningkat remaja sekarang ni Cik Jun minat Korea. Jadi dia boleh cakap baru ni, boleh tak dia nak beli saya ingat CD BTS. BTS tu Cik Jun tahu tak apa tu? Korea lah tu. Betul. Jadi mak dia terus tanya, okay, you buat proposal. Saya punya level tak sampai lah bagi proposal macam buat master PhD. Tapi mak dia kata, you justify kenapa you kena beli CD tu. Jadi dia mula last sekali pun mungkin tak jadilah tu. Satu tak lagi adalah justify, saya kena justify. Dan mungkin satu yang last sekali adalah saya rasa kita kena galakkan anak-anak untuk berkongsi lah. Sebagai contoh, saya tengok saya ada ramai anak-anak lelaki. Jadi benda yang disuka sekarang ni adalah untuk main bola. Jadi kadang-kadang dia pandai dah, kita ajar dia. Dia pun pandai, memang adik-beradik tu dia collect duit masing-masing contribute untuk beli bola tadilah. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa sebagai ibu bapa kita boleh lakukan dalam usaha kita untuk memberi pendidikan literasi kewangan yang terbaik untuk anak-anak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Prof. Banyak saya belajar hari ni yang kena buat proposal. Itu satu cadangan yang baik juga. Sebelum nak minta duit, catatkan kenapa perlu beli. Saya rasa itu patut jugalah saya implementkan anak-anak saya yang asyik mungkin. Ibu saya nak beli ni, ibu saya nak beli ni. Dia ingat mak dia kerja bank negara. Boleh duit aja kan? Boleh. Mak dia cak duit. Cak duit, betul. Jadi mungkin saya juga sukalah mengenai Prof kata tadi integriti tadi, dia membentuk sikap tadi tu kan. Sebab itu betul, sebab dia bermula dari rumah. Integriti ni berpunca ni daripada duit lah. Tamak satu, mungkin kedesakan hidup. Tetapi kalau kita mempunyai prinsip disiplin daripada kecil dipupuk tadi itu mungkin dapat menghindarkanlah daripada orang kata masalah-masalah sosial tadi. Tapi itulah Datuk, mungkin kita lah tadi kita cakap anak-anak ni, kita ada satu nak kata makhluk yang mempunyai perasaan yang daripada segi mungkin kelakuan juga, psikologi, dari sudut psikologi, macam mana kita nak mungkin psikologi itu boleh membentuk anak-anak tadi ni menguruskan keuangan lebih baik di masa depan. Tadi Prof dah cerita daripada mungkin orang kata daripada contoh-contoh, tetapi psikologi ni penting ni. Mental sekarang memang masalah, banyak orang sakit mental sebab keuangan. Tapi sekarang ni kita mungkin tak terlalu lambat untuk kita kata kita ajar anak-anak dari kecil menggunakan psikologi. Mungkin Datuk boleh ulas sikit daripada segi itu. Baik, Allahumma shalli. Terima kasih Cik Jun, Prof dan juga Ustazah. Syukur Ini soalan yang sangat penting Dan saya dah dengar apa kata Prof tadi, saya setuju kita kena didik anak sejak kecil lah, sejak membentuk buluh tu. Dan kita kena fokus kena fokus, mak ayah kena fokus. Kita nak didik anak kita jadi aset bukan liability. Kita ni semua kiriman Allah, kiriman Tuhan. Tanpa kita dunia tak sempurna. Jadi apakah sumbangan kita? Jadi semua orang yang Allah cipta ni kena beri nilai tambah. Jadi kita ni penting sangat untuk dunia. Kalau tidak Allah tak payah cipta kita. Afahasitum annama khalaqnakum. Kau ingat aku cipta kau main-main? Allah tanya. Itu satu. Yang keduanya, mak bapak sekarang ni terlampau sibuk. Betul kata Ustazah, betul kata Prof tadi, kerana kita terlampau sibuk untuk PK, untuk cakna empathy, financial empathy tadi, cakna keuangan tu. Jadi kita kadang-kadang terlepas pandang, kadang kita compensate kesibukan kita dengan tak apalah. Alah kita pun tak sempat nak bagi kasih sayang, kita bagi duit untuk menggantikan. Itu pun satu masalah. Padahal ini dia, betul kata Prof tadi, rupanya sejak lahir, kata Malcolm X, sejak lahir sampai umur 5 tahun, itu waktu yang sangat signifikan dalam membentuk sahsiah anak. Sampai umur anak 5 tahun, 90% dia punya perkembangan minda telah terbentuk. Lepas tu Tok Abah perhatikan, daripada umur 5 sampai umur 17-18 tahun tu, 95% terbentuk. Dan bila Tok Abah duduk dengan kawan-kawan yang umur 60-an masa tu, kita tengok kawan-kawan kita, classmate kita, tak banyak berubah. Yang masa dia umur tingkatan 5 sampai sekarang umur 60, lebih kurang sama perangai. Betul lah. Bila kita sampai umur 17, 18, kita punya personality almost fixed. Cuma 5% saja yang berubah-ubah. Dan kita kena ingat bahawa betul, genetik ada kesan. Genetik DNA ada kesan pada
pribadi anak-anak, tetapi pendidikan, saksiah, dan juga persekitaran, dan yang paling penting doa. Ya, doa daripada mak bapa akan membentuk katakan saksiah ataupun psikologi anak yang lebih hebat. Itu satu perkara yang sangat penting. Dan kita kena ingat, ya, bila kita mendidik anak kita, ya, kita kena mendidik itu dengan cara yang berulang-ulang. Kata Profesor Bobby D. Potter, anak yang pintar pun kena diulang 200 kali baru dia dapat penghayatan. Ya, apa yang kita ajar tu baik untuk berjimat yang akan membantu dia sampai dewasa. Ya, 200 kali. Mula-mula bila Tok Abah dengar tu kata, "Ish, takkan you sampai 200 kali. Profesor ni silap kot. Ni profesor yang buat kajian ni, profesor adalah macam profesor ni." Ya. Jangan marah, Prof. Ya. Tapi bila Tok Abah ingat, Nabi kata, Nabi bersabda, umur 7 tahun disuruh solat. Tapi nak rotan umur bila? 10 tahun. Umur 10 tahun boleh rotan. Jadi 7 hingga 10, 3 tahun. 3 kali 365 hari. Lebih daripada 200 kali. So memang betul lah ni, make sense. It makes sense. Dan satu lagi perkara yang Tok Abah selalu pesan dan pesan, tabiat terbentuk dalam 40 hari. Jadi kita kena make sure anak kita lakukan continuous minimum 40 hari, bukan 40 stop, terus buat sampai dewasa. Itu kena ingat sangat-sangat. Tapi bila Tok Abah perhati dan jumpa mengkonsel anak-anak yang bermasalah dari segi keuangan, borang dan sebagainya, Tok Abah tanya para ulama, "Ustaz, kenapa mak bapaknya baik Ustaz? Mak bapaknya ustazah, ustaz, cikgu, yang kerja kat bank negara, tapi anaknya ya Allah bodoh, tak nakal." Ustaz semua sederap menjawab. Tengok balik keberkatan rezeki, tengok balik zakat dan semua sedekah ada tak dikeluarkan, zakat dikeluarkan tak, buat tak korban dan sebagainya, sedekah subuh ada buat tak. Jadi ini dia, kalau rezeki yang mak bapak bawa balik ke rumah halalan thayyiban, insya-Allah anak-anak akan bentuk satu personality ataupun pribadi yang sangat seimbang, termasuklah dari segi penggunaan dan kata untuk pengurusan keuangan. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu sebabnya Tok Abah teringat kata-kata mulia, kata hebat daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Semua orang dah biasa dengar. Semalam aku nak jadi orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Tapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, aku nak mengubah diriku sendiri. Itu sebabnya kita kena pesan pada anak-anak kita, walaupun apa berlaku kena cek diri dia. Itu sebabnya Tok Abah selalu wasiat pada anak-anak. Kata hari wasiat ni, ya, wasiat bukan harta benda tidak. Kamu satu jaga solat nak, yang keduanya kena baca Quran nak, yang ketiganya buat baik, tolong tadi sedekah. Jadi kalau kita nak bersedekah, nak bagi ke orang miskin ke tabung ke, pastikan anak kita yang buat untuk didik mereka. Ya, sedekah. Ya, kalau kamu tak boleh membantu orang, jangan susahkan orang lain. Jadi aset bukan liability. Jadi kita didik dan pesan. Dan satu lagi waktu yang sangat hipnogogik dalam mendidik psikologi anak-anak ni lah, rupanya anak-anak kita ada banyak masa hipnogogik. Masa anak-anak tidur, nasihatkan. Itu waktu yang sangat hipnogogik, sangat berkesan sebelum tidur, fantastik. Dan yang kedua, yang ni ramai orang terlepas pandang, waktu anak sedang tidur nyenyak, bisik kat telinganya. Selepas dibacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, ya, hembuskan kat kepala, akan melembutkan hati anak untuk dapat mendengar bisikan di telinga walaupun dia sedang tidur nyenyak. Dan Tok Abah dah buat pada anak nombor 2 yang agak mencabar, dan dengan izin Allah selepas kita buat seminggu, berubah perangai seperti yang kita bisikkan. So waktu yang sangat berkesan dalam mendidik anak ialah satu, kata orang tu, sebelum dia tidur, waktu dia sedang tidur, dan juga yang ketiganya bangun tidur dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada dengar tak? Dengar. Ingat tak dengar, ya, sebab saya tak dapat signal, tak dapat gambar tadi. Dengar Tok Abah. Okey. So itulah dia. So kadang-kadang waktu sangat hipnogogik tu. Waktu yang baguslah untuk kita mengingat anak-anak kita ialah sebelum tidur, kan, bisik-bisik kat ubun-ubun. Tengah tidur pun cakap. Dia punya tahap tidur tu mungkin belum lena, dan bangun tidur. Itu saya belajar daripada Tok Abah hari ini. Kita tukar Datuk kepada Tok Abah. Tapi saya rasa saya nak ni jugalah, mungkin sebagai ibu bapa, kan, kita sebenarnya kita ingat kita dah bercakap 7 kali tu dah cukup. Rupa-rupanya kena bercakap 200 kali. Berbuih mulut, kadang-kadang kita kata, ibu dah cakap berbuih-buih mulut, kenapa tak dengar juga? So macam manalah kalau katakan, mungkin Tok Abah sikitlah situ, mungkin boleh komen. Nak ni pesanan untuk mak bapak supaya tabah ni dalam nak memesan kepada anak-anak ni, Gamak ni. Pesanan mungkin.
Yalah, sebenarnya satu hakikat yang kita lepas pandang ni, ramai mak bapak komplain, macam dalam PDPR ni, masa PKP ni, dia kata PDPR-nya stres dan macam-macam. Saya kata, awak ada masalah cabaran anak-anak sebab awak sibuk nak beranak. Cuba awak tak sibuk nak beranak. Ya, macam Ustazah, selamba je. Dalam diam pun 5-6 orang. Alhamdulillah, dalam diam-diam je. Oh. Berapa 6 Ustazah? 7. Allah. Tengok Prof. Malu tak? Ya, okey, alhamdulillah. So pertamanya kita mak bapak kena banyak bersyukur. Anak ini anugerah yang sangat besar, kena banyak bersyukur. Ya, yang satu. Yang keduanya itulah dia, kita dah pesan bahawa sebenarnya kita kena ubah paradigma. Itu sebabnya kat rumah ramai kadang tok mak pun cakap, kita mana ada duit. Kita kan tak ada duit lah. Jangan cakap tak ada duit. Jangan tabak kita. Jangan, itu doa tu. Itu doa. Kita ada duit, tapi duit ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita ada duit sayang, tapi untuk yang ini kita tak cukup bajet, untuk ini. Jadi kita terangkan, kita didik mereka, jangan cakap tak ada duit. Dalam rumah kita sebut yang positif. So yang positif. Jangan fikir pun anak aku jahat, degil, malas, kita tak ada duit. Jangan fikir. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kita betulkan asas ni. Bila asasnya betul, dan of course tolong ya untuk didik anak jadi hebat sampai dewasa pun dapat mengurus dirinya dan kewangan dengan bagus. Mak ayah kena sentiasa berdamai, kena jangan tidur dalam keadaan marah, jangan tidur keadaan merajuk ya, sebab Allah tak pandang rumah tangga yang tidur dalam keadaan rajuk. So bermaaf-maafan. Itu sebabnya jangan lupa ya, kata Hasan Al-Basri, tiap malam solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, bermaaf-maafan dan maafkan orang lain, tidur mengiring ke kanan, dan teruskan begitu, dan didik anak-anak begitu. Mudah-mudahan bila mak ayah membentuk satu bi'ah, satu suasana yang kondusif dan memancarkan aura-aura positif, anak-anak akan terbentuk dalam bentuk yang sangat positif, ya, sangat selamat, sangat bahagia, dan contoh-contoh teladan. Termasuklah, ini yang kadang ramai orang terlepas pandang dan kadang bertanya, ya, bila mak bapak bekerja dengan disiplin kat tempat kerja, maka anak-anak mereka sama rata, walaupun tak nampak, mereka akan jadi disiplin. Kat tadika, kat sekolah rendah, kat sekolah menengah, kat universiti, mereka disiplin. Sebab mengikut tindak tanduk mak ayah yang mereka tak nampak, tapi Allah jadikan sebagai satu benda yang magical. Ya, tindak tanduk mak bapak sebagai qudwah hasanah, walaupun anak-anak tak nampak. Itu sebabnya, dalam pengurusan kewangan, jimat, whatever, kena bermula daripada mak bapak. Ya, dan sampaikan kepada mereka dalam waktu yang Gojik tadi, termasuklah ya, waktu dia sebelum tidur, bangun tidur, belum, dan sebagainya. sedang, Tapi yang last yang paling penting ialah ini dia. Ya, apa kata ulama, kalau anak kita memang degil, macam Fadli ni mungkin masa kecil degil sikit, so katalah contoh dia degil. Jangan lupa doa ya yang menyebabkan asbab Omar berubah jadi lembut. Surah Toha ayat 1 hingga 5. Toha 5 itu lebih Omar yang sangat jahat, sangat degil sebelum beriman, dia baca surah Toha 1 hingga 5 terus lembut hatinya. So jadikan asbab surah Toha ini, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardi was samatul ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita embus kat kepala anak kita dan nasihatkan, insya-Allah jadi asbab ya, anak-anak akan berubah seperti yang dikatakan tu diharapkan, didoakan dan didambakan oleh ibu bapa, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Itulah ibu bapa sendirilah sebenarnya kena bertabah dan sabar. Itu penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengingatkan diri kita lah. Kan macam saya ni di pejabat mungkin cakap je budak-budak boleh dengar. Anak tak semestinya boleh dengar lah kata kalau kat bos kat office tu kan. Asalkan anak pun cakap, ibu ini rumah bukan office kan. Okey. Sebelum mungkin saya nak mengajukan soalan ni kepada Prof kejap. Prof. Mungkin Prof lah daripada segi, mungkin Prof dah ada buat kajian ya, daripada segi dia kena bermula daripada muda. So apakah dia punya kata kitaran keuangan, life stages tadi yang mungkin apa peringkat daripada kanak-kanak ni, macam mana kita membentuk keluarga tadi, macam mana, apa persediaan untuk setiap stage kehidupan tadilah Prof. Okay, terima kasih Cik Jun. Saya tertariklah tadi Datuk ada cakap tentang jimat. Bila Datuk takkan jimat, saya terus karang satu pantun. Lepas saya nak jawab, lepas ni Datuk jawab dengan Ustazah jawab ya. Ada pantun Singgah berehat di kota lama, kuih dijamah, air dihirup. Berjimat cermat suruhan agama, jika diamal sejahteralah hidup. Lepas ni Datuk jawab. Jauh Datuk.
Okey, Cik saya Jun. beli sudah, Datuk jawab, bukan saya ya. Alright. Saya nak menjawab tadi tu Cik Jun dia tanya soalan berkaitan dengan kitaran kewangan keluarga. Okey, kita harus faham ya dari segi semua orang, sama ada Datuk, saya, Ustazah, Cik Jun dan juga rakan-rakan di luar sana, kita punya fasa kehidupan ni sama saja, di peringkat bujang, kemudian berkeluarga sehinggalah kita mencapai usia persaraan. Dan sudah pasti pada setiap peringkat fasa tu kita mempunyai komitmen kewangan yang perlu diurus secara bijak dan juga berhemah bagi memastikan kita ni tak ada having problem lah ya. Saya tertarik dengan satu data yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan orang-orang muda ataupun kita kata young executive di Malaysia ni telah diisytiharkan muflis. Sebagai contoh, mereka yang berumur Datuk 35 hingga 44 tahun sebanyak 35.4% dan 25 hingga 34 sebanyak 25%. Ini satu yang membimbangkan dan saya rasa sangat sesuai topik yang kita bincang pada hari ini. Sebab apa? Inilah ramai yang tidak bijak dalam merencana kewangan, jadi dia akan membawa kepada masalah kewangan. Dan kita kalau perhatikan dari segi kitaran, yang pertama kita kata pembentukan keluarga ni secara umumnya lah mereka yang berumur antara 20 hingga 30 tahun. Banyak komitmen kewangan ni perlu diberi perhatian. Sebagai contoh, masa ni lah nak mendirikan rumah tangga, dari segi pinjaman pendidikan, dari segi pinjaman perumahan, kenderaan, insurans, takaful, itu yang pertama. Yang kedua pula, bila dah lama-lama tu kita dah ada dari segi peningkatan kerjaya, kita dapat promotion. Ini biasanya umur yang 35 hingga 55 tahun. Jadi apa persiapan-persiapan kewangan yang harus dibuat? Yang ni kita kena fikir dari segi simpanan dan juga pelaburan. Tambah dalam keadaan sekarang ni bila kita cakap tentang IR 4.0 lah kan. Sekarang ni macam-macam dah, pelaburan pun dah tak macam zaman-zaman Datuk dulu, Tok Abah dulu. Tok Abah dulu mungkin simpan dalam tin Milo saja. Sekarang ni Tok Abah sekarang ni robot pun dah boleh melabur Tok Abah. Dia panggil robot advisor Ustazah. Sekarang ni orang cakap tentang cryptocurrency macam-macam ni. Saya nyatakan bahawa sejajar dengan peningkatan umur, kerjaya dan sebagainya tu, dari segi kita punya persiapan kewangan tu harus berlaku. Bila peringkat ni juga dari segi keperluan-keperluan yang kita perlu perhatian dari segi keperluan pendidikan tinggi anak-anak. Sebab sekarang ni kalau kita tengok nak hantar anak-anak ke institusi pengajian tinggi memerlukan sejumlah kos yang agak besar. Kemudian persaraan pada masa umur ni, antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan adalah dari segi pengurusan estate. Ini bukan estate macam kat kampung kita ni, lebih pada wasiat. Ini ada perbelanjaan untuk dari segi percetakan keluarga, renovate rumah, dan yang terakhir sekali adalah dari segi persaraan. Okey. Saya ada sesi baru-baru ni bersama dengan rakan-rakan dari PF. Dia kena kata, Prof, kita kena pastikan bahawa rakyat Malaysia yang bekerja ni dia mesti mencapai persaraan yang bermaruah tu, Cik Jun. Persaraan yang bermaruah. Ada macam tu ya. Sebab apa? Bila menjelang usia 60 tahun biasanya ni, kita kebanyakan, kecuali Tok Abah lah nampak sihat walafiat kan, tapi kebanyakan rata-ratanya dari segi dia punya kesihatan tu makin lama makin menurun. Dan kebanyakan perbelanjaan akan berlaku ke atas elemen-elemen atau item-item berkaitan dengan untuk perubatan dan juga kesihatan. Jadi kalaulah kita tidak mempunyai persiapan perancangan kewangan yang sangat baik, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam kita punya kesihatan kewangan keluarga. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa sebagai ibu bapa, bukan saja anak-anak yang kecil, malah mungkin kita pun ada anak-anak yang sedang meningkat remaja, ada anak yang di institusi pengajian tinggi, ada anak yang bekerja. Ini antara perkara-perkara yang kita harus ingatkan, kena beritahu sentiasa. Macam Datuk kata tadi kan, berapa sampai 200 kali lebih tu dia kan. Inilah Cik Jun, saya rasa antara perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian, terutamanya dalam kita membicarakan berkaitan antara komitmen kewangan dan juga keperluan mengikut kitaran hidup. Okay. Pentinglah kita rasa kita macam tadi, kitaran tadi tu menyiapkan kita lah untuk tempoh pencen. Betul. So ada kajian juga mengatakan yang selepas ramai yang keluarkan duit daripada EPF, berapa persen 50 lebih daripada 50% mempunyai kurang baki daripada RM1,000. Macam mana tu pencen? Itu kalau kita tak bersih, itu yang paksa rela tu simpan dalam EPF. Belum lagi yang kita kena simpan sendiri. Kalau yang itu pun tak ada, macam mana agaknya masa depan kita esok lah. Cik Jun, sikit satu lagi saya rasa benda ni penting juga. Okey, macam ni saya baru teringat. Okey, so mengikut unjuran PBB, pada tahun 2030 Malaysia ni akan menjadi aged nation, itu negara tua, di mana kita punya populasi penduduk 15% pada tahun 2030 adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Kita berada dalam keadaan kita panggil sandwich generation, Datuk Ustazah. Saya kena jaga anak-anak saya, keluarga saya dalam masa sama juga. Ya betul, tanggungjawab kita kena jaga mak ayah kita. Orang yang ada persiapan, okey. Tapi kalau orang yang tak ada persiapan, ni satu benda beban bagi dia. Jadi perkara-perkara ni kita juga harus ingatlah ya, insya-Allah. Sandwich generation ya, kita kena jaga mak bapak kita dan kita pula kena mengisahkan anak-anak kita ya. Jenuh. Dan yalah, kalau kita tengok apakah persiapan kita tadi.
Yang itu penting sebab rasa kalau kita tidak ada persiapan yang cukup kan, mungkin kalau katakan tak payahlah untuk ni, tapi kecemasan sendiri pun kita tengok, kita pun tidak ada tabung kecemasan sampai terpaksa meminjam duit dengan alung untuk orang kata just nak bawa mungkin mak kita. Banyak kes-kes macam tu yang kami di Bank Negara untuk pengetahuan pendengar juga, ya saya sebenarnya menjaga call center sebelum ni dan kita malah kadang-kadang kita merayu, kadang-kadang nak cek sikris kenapa nak ambil pinjaman, sebab nak bawa untuk mak lah, nak pergi hospital, so benda-benda semuanya. Dan kita nampak juga, dan kalau dulu kalau nampak banyak orang mempunyai kad kredit tu juga masalah, kad kredit. Tapi ramai juga, sebab tu kalau tengok Bank Negara kita cuba bukanlah melimitkan, menghadkan jumlah kad kredit berdasarkan berapa banyak kita punya gaji tadi. Sebab kita tidak mahu, macam doktor kata tadi, Prof kata tadi, ramai yang bankrupt, ya, kita punya generasi akan datang. Kalau mereka dah dalam keadaan bankrupt tu macam mana? Implikasi bankrupt itu sangat orang kata sukar ya untuk kita. Jadi sebab kita ada tolong dapatkan bantuan awal kalau katakan ada masalah. Okey, masa sangat menceburi kita ada lebih kurang 10 minit. Saya nak ke Ustazah untuk mungkin orang kata penutup lah ya. Ustazah mungkin Ustazah boleh jelaskan lebih lanjut sikit lah peranan. Tadi mungkin daripada segi Islam, tetapi sekarang peranan ibu kita ni wanita dalam mendidik anak-anak tentang pengurusan kewangan. Sebab saya rasakan kadang-kadang saya sendiri pun, kita ni ibu yang bekerja. Kalau hujung minggu baru pergi pasar. Pergi pasar tu semua lauk kita beli. Tengok-tengok kita tak masak-masak. Tengok-tengok minggu depan sekali lagi kita buka separuh daripada apa yang kita beli sebenarnya terpaksa kita campakkan ke dalam tong sampah. Itu sangat sedih. Tapi bila saya dah belajar, saya rasa ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. So mungkin Ustazah boleh berkongsi daripada pengalaman Ustazah sendiri, nasihat-nasihat kepada ibu-ibu, mungkin bapa-bapa di sini jugalah Ustazah. Silakan Ustazah. Subhanallah, terima kasih Cik Jun. Saya dapat banyak ilmu daripada semua panel. Alhamdulillah masa kita suntuk. Tapi saya gigih jugalah duduk buat pantun sebab nak balas pantun. Silakan Ustazah balas. Macam pelik sikit. Macam pelik sikit lah, tapi saya tak ada idea ni lah. Saya duduk mikir-mikir ni kan. Okey. Anjing dahaga terjeler-jeler. Aduh, macam pelik kan? Nak baca lagi tak ni? Okey. Anjing dahaga terjeler-jeler. Itulah, tersesat pula dalam hutan. Janganlah kita membazir. Kalau tak mahu, jadi saudara syaitan. Gitu. Sebab nak cari ujung-ujung bazir, akhirnya keluar terjelik. Kira okey ya? Tuan Abah okey tak? Okey kan? Tuan Abah mesti lagi kreatif tu. Okey. Saya dalam masa 10 minit, tapi sebab daripada dengar dua-dua panel yang sangat hebat ni, saya ada 9 poin. Jadi 1 minit 1 poin. Okey, baik. Yang pertama berkenaan dengan kalau kita perasan Dr. Fadiah Kamsah atau Abah kita selalu sebut pasal doa daripada awal sampai akhir. Doa. Antara amalan, subhanallah, Tok Abah banyak amalan. Antara sebab Tok Abah ni jadi idola saya sebab dia punya ceramah mesti dia bagi tips. Dia mesti bagi kaedah. Tok Abah kita dia tak banyak teori tapi banyak praktikal. Dan ini cara kaedah penyampaian yang sangat berkesan. Dan itu juga saya cuba amalkan dalam cara saya menyampaikan. Sebab orang tahu kesedaran tapi tak tahu skill. Sebab itu kita kena fokus on skill. Baiklah, saya nak memudahkan. Waktu solat, kita tahu waktu yang paling mustajab adalah waktu sujud. Dan bukan sujud akhir saja. Kalau zuhur kita ada 8 kali sujud. Kan, kalau solat sunat ada 4 kali sujud. Jadi biasanya saya berkongsi sekadar ya dengan sahabat-sahabat semua. Saya dah bahagikan terus. Contoh sujud yang pertama saya doakan khusus untuk ibu. Dan saya bagi tahu suami saya. Saya doakan khusus untuk ibu saya. Kemudian doa yang kedua arwah ayah dengan arwah mak mertua. Doa yang ketiga untuk suami. Sujud yang ketiga. Sujud yang keempat memang khusus untuk anak-anak. Subhanallah, supaya anak jadi baik, supaya anak jadi orang soleh, orang yang bijak pandai, orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Kita boleh niatkan dalam hati, tapi sebab saya pandai bahasa Arab, jadi saya boleh susun dalam bahasa Arab. Jadi bila kita buat begitu, bila kita disiplin, setiap kali sujud ada doa sekian-sekian, lepas tu masuk sujud yang ke lain tu barulah untuk diri sendiri, lepas tu untuk manusia semuanya. Jadi kita telah pun berdoa paling kurang 5 kali sehari dalam solat dan lebih. Dan kita tahu itu waktu yang antara paling mustajab. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, perkara yang kedua,
kita perlu menanam ataupun memberi kefahaman berkenaan dengan betapa besarnya dosa membazir. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, membazir itu saudaranya syaitan. Subhanallah. Sebenarnya sifat mazmumah banyak. Menipu, mencuri, membunuh, sifat mazmumah. Tetapi kenapa membazir sampai Allah menyamakan siapa yang membazir dalam firman-Nya, innal mubazirina kanu ikhwani syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Kenapa sampai kita ni jadi saudara? Saudara ni lebih rapat daripada kawan syaitan. Nauzubillah min zalik. Lepas tu kita fikir, syaitan membazir ke? Syaitan pergi shopping ke? Syaitan order-order online ke? Macam Cik Jun kan? Contoh ya Cik Jun. Saya belajar je, atau abang dia kena-kenakan semua. Jadi saya kena praktik ya ilmu tu guru. Okey. Jadi, syaitan boros ke? Tapi rupanya kenapa disamakan dengan syaitan bila membazir? Orang yang membazir adalah orang yang ada sifat takabur. Orang yang sombong, orang yang ada sifat takabur, dia orang yang membazir. Makan je makan-makan. Alah tak apa, tak habis tak apa. Sombong dengan rezeki Allah. Beli. Yang penting berkualiti. Tak ada timbang rasa ni. Kan mentang-mentang ada duit banyak ni, boleh beli apa saja ni. Sombong dengan rezeki Allah, dia rasa semua rezeki hasil dia adalah dia. Dia lupa bahasanya Allah akan tanya pada dia apa yang dia ada, apa yang dia belanjakan semua. Dia lupa diri, dia bertuhankan dengan duit. Jadi kalau nak kupas ni panjang lah. Dan bila kita bagi kesedaran ini kepada anak-anak dan kepada diri kita sendiri, Masya Allah, membuatkan anak kita bila nak membeli sesuatu, dia ada limit dia. Perlu tak? Kita tanya soalan, perlu tak? Kenapa? Okay, antara dua ni. Sebab nak branded. Apa yang kelebihan kalau branded padahal kualiti sama? Jadi di situlah ada timbang tara berkenaan dengan iman, dan ini pengurusan yang sangat penting untuk kita didik diri kita sendiri juga, Cik Jun kan. Macam Dr. Muhammad Fazil kan, prof kita ni lainlah kan. Dia nama pun prof kan, doktor pula tu duit banyak kan. Jadi Allahu akbar, subhanallah. Amin. Allah uji ni, bila duit banyak ni Allah menguji kita, duit tak habis. Kan? Duit tak habis. Jadi ujian itu lebih berat lah. Dan kita lebih terdedah kepada membazir sebab kita kata, alah reward diri sendiri. Kan kita kerja susah payah. Tetapi reward diri sendiri paling utama adalah di akhirat kelak. Baiklah. Tip yang seterusnya iaitu yang ketiga. Kita kena cuba simpan di tempat yang susah. Ini kita belajar pada orang tua kita. Dia orang kadang simpan bawah 3 getah kan. Simpan, lepas tu dia lupa. Dia simpan. Betul. Masya Allah. Lepas tu kan, bila kita kemak-kemak, ayah ada, ayah pun dah lupa simpan duit sini. Dan mereka sebenarnya cuba menyimpan untuk lupa. Memang dia tak nak ingat-ingat pun. Dia letak cilah-cilah mana. Maksudnya dia kata esok kalau perlu nanti Allah tunjuklah tu. Dan konsep ini saya cuba apply. Contoh kan kita menyimpan yang tempat duit yang kita tak boleh ambil. Tabung haji boleh ambil lagi. Itu boleh ambil lagi. Antaranya takaful. Kan tak boleh ambil kan. Subhanallah. Tapi bila time kami perlu sangat duit, akhirnya kami tutup takaful, dapatlah sikit walaupun tak banyak. Tapi terdesak sangat. Sebab kita tak boleh ambil. Jadi anak kita daripada tabung yang transparent yang dia orang nampak duk telio-telio tu, yang mudah sangat dia pusing tabung tu ambil, memang kita kena buat tabung yang dia tak boleh nak ambil. Sama ada tabung haji ke, kan, bank ke dan sebagainya. Okey, tips seterusnya adalah mendidik anak membuat keputusan tentang keuangan. Biar dia menanggung sendiri hasil pada keuangan yang dia buat. Kita bagi juga peluang untuk dia keputusan. Dan kita kata okey, dan beri mereka peluang untuk rasa buat silap. Sebab selagi mana kita selalu guide, kita kata no, ni tak apa, betul dah fikir panjang, okey Umi gini. Tiba-tiba benda yang dia beli itu tak bermanfaat begini, dia kata ruginya sayangnya duit sekian-sekian. Okey. Seterusnya, kita sebagai ibu bapa sebenarnya boleh berkongsi status keuangan kita. Bagi saya lah. Kadang-kadang bila kita ada masalah yang serius keuangan, duduk dengan anak yang agak besar, bahkan anak yang kecil pun. Okay, Umi Abi ada masalah kewangan, kita perlu berjimat. Itu bukan aib pun kepada ibu ayah. Supaya mereka memahami situasi dan mereka tahu kita tak selamanya dalam keadaan yang berada di atas. Dan kadang-kadang bila kita berkongsi, tahu apa yang berlaku, anak-anak keluar duit tabung. Itu yang kami rasa terharu. Kadang dia keluar duit tabung. Bila Umi betul kena makan luar. Kenapa? Kan Umi Abi ni, kadang tu kita bukan susah sangat, tapi kita nak mereka merasai juga sangat susah. Bahkan tuan-puan sekalian, kami biasa buat apa? Bila time, okey nak makan apa? Hari ni kita makan luar. Dia orang cakap,
Lepas tu sampai dekat tempat ataupun sebelum, okey, nak bagi masing-masing nak bagi sumbangan berapa. Masya Allah. Masing-masing bagi sumbangan. Ada yang bagi banyak, ada yang bagi ni sebab kita dah kredit kewangan mereka. Okey, bagi sumbangan dan selepas makan, semua ucap terima kasih kepada penyumbang yang terbesar semua. Terima kasih Luqman belanja. Terima kasih ni. Okey, seronok dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya bagi peluang mereka untuk berkongsi rezeki dengan ahli keluarga. Subhanallah. Kemudian memang kita kena tunjuk contoh. Orang kata amalan kena sorok. Tapi bagi saya, kalau amalan dengan anak-anak, wajib tunjuk. Sedekah kena tunjuk pada anak. Kita berzikir, tunjuk pada anak. Kita berdoa, biar anak dengar. Kita solat sunat, depan anak. Subhanallah. Sebab kita nak ada image tu. Macam tu Abah kita kata memang apa yang dilihat tu lebih terakam lama berbanding dicakap. Lepas tu kan, saya ini mungkin nampak macam kurang betul, tapi buat masa ni saya buat macam tu lah Cik Jun. Kita kadang-kadang mengaku kita ada boros, kan? Kita sih ada boros. Kita ada sebab yelah kita ada kewangan yang baik, kan? Pada waktu ketikanya kita beli benda-benda mahal. Betul kan? Waktu yang sama kita cakap ke anak, jangan beli benda mahal, kena berjimat, kan? Apa yang saya buat, saya memang sorokkan risik. Okey. Sebelum sampai rumah, sebelum anak angkat-angkat barang, suami pun pesan, risik ambil siap-siap. Jangan sampai anak tengok harga. Sorok, cabut, siap-siap. Betul, cabut, tag harga. Subhanallah, itu antara saya sendiri rasa saya tak nak anak tahu bahawasanya kita ni beli barang yang agak mahal sebab anak tu kan dia akan jawab. Anak ini jawab tau. Oh, Umi beli mahal tak apa. Oh, kita orang beli mahal tak boleh. Betul. Jadi itu dari satu sudutnya adalah pandai-pandailah kita membawa diri kita dalam mendidik. Okey, yang terakhir adalah biasakan mendidik anak dengan menahan. Saya baru dapat ilham ni di sinilah di Makkah Al-Mukarramah, di Mekah kan. Kita perlu belajar tidak dapat untuk dapat dan belajar dapat untuk tidak dapat. Macam pening sikit. Ini cara Tok Abah ni kan. Saya suka cara Tok Abah macam ni. Okey, tidak dapat untuk dapat. Okey, contoh bila dia nak sesuatu, tahan dulu. Kita bagi tahu dia contoh. Okey, Acik tak kalau beli 2 bulan lagi. Contoh. Sebenarnya kita bukan tak nak beli, bukan tak nak benarkan dia, tetapi melatih dia untuk tahan dulu. Bukan apa dia nak beli tu dapat beli. Betul. Dan saya dapati bila kita menahan dulu, sampai lepas minggu, dia dah cancel nak beli. Umi tak jadilah gini-gini. Tapi bila kita selalu membiasakan apa yang dia nak terus membuahkan sifat takabur, keras hati sebab sampai masa dia terlalu biasa hidup selesa. Dia kena biasakan hidup anak dalam zon tidak selesa. Okey, yang kedua, dapat untuk tidak dapat. Contoh ini selalu Cik Jun kita orang perempuan pandai, orang lelaki tak perasan. Orang lelaki macam jujur-jujur makan macam muka suci macam Tok Abah kan. Tengok kan muka suci, muka blur kan. Dia orang tak perasan. Orang perempuan kan suka guna ayat macam ni. Abang-abang, berkenan sangatlah handbag ni. Nanti birthday abang tak payah bagi dah. Ni kira ada birthday lah. Ayat tu kan kita guna kan. Masya Allah. Padahal masa bila birthday, tuntut juga hadiah. Boleh ya? Sebab memang dia orang akan lupa. Dia orang tak ni sangat. Subhanallah. Jadi kadang-kadang dengan anak, saya guna kaedah tu juga. Okey, Atikah suka sangat kasut ni, nak ya. Tapi kira ni, Atikah anak sulung saya kan. Tapi nanti birthday kira tak ada ya. Ini kira. Maksudnya dia kena biasa bersedia melepaskan apa yang dia tak dapatkan datang untuk dapat hari ini. Perkara-perkara beginilah skill-skill komunikasi kita dengan anak supaya mereka selalu ada pertimbangan. Beli ke tak? Okey ke tak? Dengan itu insya-Allah anak kita terbiasa. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya suka Ustazah sebenarnya dah meringkaskan, telah membuat kesimpulan apa jugalah yang kita bincangkan hari ini. Betul tak Prof? Betul tak Tok Abah? Ustazah, kita perlu berdoa. Tok Abah cakap berdoa. Berdoa untuk ibu bapa, dengan suami nombor 3 dengan anak. Ya. Kita jangan membazir kawan syaitan. Betul, saya rasa macam tadi contoh saya cakap tadi lah, kita tengok separuh dibuang daripada dalam fridge tu kan. Dan kita juga perlu menahan kehendak dengan keperluan. Saya suka Ustazah kata branded. Memang saya selalu tanya, akan pesan, kenapa nak branded? You belum lagi kerja, sibuk-sibuk nak beli branded. Besok dah kerja, you tak rasa bernilai benda ni. Sebab you dah biasa benda yang mahal. Saya akan cakap dekat anak saya. Saya ada anak umur 23 tahun yang memang kalau nak membeli yang branded, saya akan brainwash juga dulu. Ya. Dan simpan tempat yang susah. Ustazah ni ada baik juga. Tetapi saya nak cakap, saya nasihatkan, janganlah simpan duit di bawah bantal atau di bawah tikar.
dia susah bank negara. Kerana apa? Banyak kami terima duit-duit yang telah anak ni kena datang tukar. Tapi ini mungkin sikit pesanan penaja, kalau ada duit yang rosak sekarang boleh tukar di bank-bank komersial ya. Masya Allah. Tolong bawa duit-duit tu yang rosak, shilling akaupun duit kena makan anak-anak, terkoyak, boleh pergi saja bank anda dekat situ untuk orang kata dapatkan tukaran lah, nanti bank akan masukkan dalam akaun balik. Itu pesanan penaja. Keputusan biar buat anak-anak tu dia sendiri buat, kita bagi sedikit allowance untuk mereka merasa kesukaran, mengalami kesilapan supaya dia belajar, sebab kalau dia tidak melalui itu mungkin dia tidak merasa, tidak sampai ke hati ya. Kita kena share status keuangan, penting juga. Dia ingat mak dia cop duit, bandar ada minta duit dapat aja, tak boleh ya. Dan perlu kita orang kata berkongsi rezeki. Saya suka kita kena mesti bagi tahu anak-anak kita, mesti bukan kita je nak ni, konsep kena berkongsi dan bersedekah. Dan cabut tag tadi tu pun saya selalu juga buat ustazah. Tapi anak-anak ni pandai, ni mesti mahal ni bu. Dia tahu yang besar-besar ni. Dan last kali mungkin kita rasa kita perlu tahulah dari ilmu-ilmu tadi, perlulah kita pergunakan. Okey, sebenarnya kita diberi masa tadi dah 10 minit. Sebenarnya ikut masa dah habis. Dah tinggal 5 minit lagi. Saya nak bagi peluang mungkin 1 minit seorang untuk beri pesanan penaja. Tok Abah, kita mulakan dengan Tok Abah dulu. 1 minit je Tok Abah. Well, we are work in progress. Kita ni semua tidak sempurna, sampai mati pun tak sempurna. Jom kita perbaiki diri ya. Dan pesan para ulama, bila kita perbaiki diri kita secara 360 darjah, Allah akan ubah semua makhluk di sekitar kita sesuai dengan perubahan kita. Justru mak ayah, para pemimpin, kita ubah diri kita 360. Hati bertambah baik, kepala bertambah positif, paradigma betul, tindak tanduk betul, hubungan betul, budaya hidup betul, maka Allah akan betulkan anak-anak kita ya. Dan jangan lupa bila kita hidupkan sunnah, dan paling penting kita betulkan hati kita, sebab bila hati kita dah betul, semua anggota kita akan jadi cantik dan masalah kita akan selesai satu persatu insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Prof, 1 minit Prof. Baik, kita kena jadikan financial education ataupun pendidikan kewangan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Bermaknanya bukan one off saja ini masalah. Dan memberi pendidikan kewangan adalah tanggungjawab semua individu, termasuk kita sebagai ibu bapa, guru, ahli masyarakat, ustazah, motivator macam Datuk dan semua orang. Kita perlu masing-masing memainkan peranan dan juga sinergi. Kemudian yang kedua, saya rasa kita kena cari teachable moments, orang putih kata, untuk didik anak-anak. Mungkin ada kalangan sini guru-guru juga, pelajar kita. Bila saat-saat yang paling cantik? Saya ingat tadi Datuk pun dah share, ustazah dah share, dan yang terakhir sekali adalah, saya setuju Datuk pun cakap, ustazah pun cakap, tapi saya emphasize bahawa kita kena beri pengalaman dan tanggungjawab untuk anak-anak mengurus wang mereka sendiri. Wallahu alam. Selamat maju jaya. Terima kasih Prof. Dan akhirnya daripada Ustazah, sebelum saya menutup tirai, pesanan penaja daripada jauh, daripada Mekah Mukarramah, silakan Ustazah. Subhanallah, sebab saya berada di sini pada pagi ini dan sebenarnya bilik saya ni betul-betul saya memang nampak Kaabah direct ni. Memang Kaabah, orang sedang tawaf direct, jadi saya ambil kesempatan untuk baca doa. Boleh ya? Boleh Ustazah. InsyaAllah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu daripada rasa sedih dan duka cita. Minal ajzi wal kasal, daripada rasa lemah dan daripada rasa malas. Minal jubni wal bukh, daripada pengecut dan juga bakhil ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah dan selesaikanlah ya Allah apa jua hutang yang kami tanggung ya Allah, dan juga kezaliman dan kekerasan manusia. Ya Allah, ya Razak yang maha memberi rizki, ya Wasi yang seluasnya. Ya Allah, ya Fattah yang maha membuka pintu-pintu rizki. Ya Allah, ya Ghani yang maha kaya, Mughni yang maha memberi kekayaan. Berikanlah kepada kami semua ya Allah kekayaan harta, kekayaan jiwa, kekayaan ilmu, kekayaan akhlak yang barakah yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk melepaskan daripada bebanan hutang ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu di atas hutang yang kami buat kerana hawa nafsu kami. Ia merupakan satu dosa kerana membazir ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami ya Allah agar kami mencari rizki yang barakah, yang halal dan tayyibah ya Allah. Kurniakanlah rizki yang seluasnya ya Allah, rizki yang barakah kepada kami semua.
Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk sahabat-sahabat kami di Malaysia dan di seluruh dunia ya Allah. Semoga engkau berikan mereka kami semua rezeki untuk sampai ke Al-Haramain Madinah Al-Munawwarah ziarah Rasulullah, Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji dan juga umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Ustazah, itu doa yang rasa paling berharga lah tu, depan Mekah terus kita live kat Malaysia. Ya, dengan itu terima kasih banyak-banyak kepada para panelis atas ilmu juga, apa ilmu yang dikongsi hari ini. Macam kita kata sebagai rumusan saya, terdapat berbagai cara untuk kita bantu anak-anak kita untuk memahami tentang keuangan, dan perkongsian tadi yang banyak memberi kita orang kata tips-tips untuk kita menggunakannya dan gunakan supaya anak-anak kita mempunyai dapat menguruskan keuangan lebih cekap dan berhemah di masa hadapan. Ya, untuk itu kepada penonton saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan silap bagi pihak penganjur, tetapi sebenarnya lepas ni ada sesi lagi penting juga, tajuknya perlindungan insurans dan takaful. Ya, tadi kita cerita ini sebahagian daripada orang kata macam mana kita menguruskan kehidupan. Ustazah cakap tadi pasal takaful. Ya, ikuti 2-3 hari kita punya program finale bulan literasi keuangan. Banyak program-program menarik, silalah kalau ada masalah isu bank apa, kita juga ada klinik-klinik, bolehlah melayari website Bulan Literasi Keuangan. Kat sana banyak kita dapat maklumat-maklumat. Dengan itu saya ingin mengundur diri. Saya mohon maaf anda tersilap kata, kadang-kadang teraktif, kadang-kadang terbising, sehingga kita berjumpa lagi di masa hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Abah, terima kasih Prof, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.